Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kita insya-Allah berkaitan dengan dosa-dosa. Berkaitan dengan tentang dosa. Sambung berkaitan dengan mengenal dosa besar dan dosa kecil. Sebelum ini kita dah baca, minggu lepas kita baca berkaitan dengan jenis-jenis dosa besar. Kita baca sekali lagi insya-Allah. Di antara dosa-dosa besar ialah yang kita sebut syirik pada Allah, sihir, durhaka, duafa, tidak taat pada suami bagi isteri, meninggalkan ibadah fardu dengan sengaja, maksiat kemaluan seperti zina dan liwat, menukar jantina, membunuh termasuk gugurkan kandungan, minum arak, makan riba, mencuri, maksiat lidah seperti fitnah, mengumpat, berjudi dan makan hasilnya, curi timbangan, makan harta anak yatim, batil dengan harta, tenung nasib, mendedah aurat serta tabarruj, maksiat hati seperti takbir, riya, wuduk, semua dan sebagainya, meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Ini adalah senarai yang disebut dalam kitab kita berkaitan dengan dosa besar. Sebab itulah dalam khutbah mengubah kita sebut kita bimbang takut orang anggap biasa dah tak semain Jumaat. Sedangkan dah buka dah seluas-luasnya kan. Seluas-luas lagi mana masjid kita ni boleh penuh, kena datang masjid. Kita bimbang lama-lama dia jadi tak apa. Dia jadi tak malu. Hari Jumaat dulu kedai kopi tak malu dah. Tak apa hari ni Covid tak habis semayang. Dia buat alasan Covid. Kita bimbang. Itu ada senarai. Dan banyak lagi dosa-dosa besar yang diterangkan dalam kitab suci Al-Quran. Hendaklah dan hari ini kita nak baca dosa-dosa kecil pun kita dah sebut separuh. Saya sebut bintang lalu. Dosa kecil ialah pelanggaran perintah Allah yang tidak dikenakan hukuman hudud atau tidak menerima ancaman azab yang pedih. Kita tahu dosa besar kesalahan yang Allah letakkan. Ini hukuman, ini salah. Ini salah, ini hukuman. Itu dosa besar. Dosa kecil tak ada hukuman tersebut. Antara contoh dosa kecil dan seperti berikut: melihat wanita tersebut, bersalaman antara lelaki dan wanita, tidak menjawab salam, termasuk salam yang dikirim ataupun yang ditulis dalam surat, dalam email dan sebagainya. Tidak hadir undangan ataupun keuzuran, tidak hadiri undangan atau keuzuran. Undangan tanpa uzur. Undangan perkahwinan. Keluar dari masjid selepas azan tanpa keuzuran. Bermain dam, dadu atau kad teruk tanpa taruhan wang. Bermain teruk, main teruk. Main teruk ni dosa tuan-tuan, dosa kecil. Walaupun tak judi masuk dosa besar lah. Main saja-saja je, main 400, main rest, dosa rupanya. Saya tak judi, unsur judi, fikir dosa. Tak boleh jangan balik Mekah main balik-balik haji, balik main Jumaat pakai kopiah lagi duk main terus. Tak boleh betul. Berpuasa pada hari yang diharamkan tak boleh. Termasuk bersembahyang sunat waktu terlarang tak boleh. Enggak hari matahari tidak pada kan. Main sunat tak boleh, waktu gelincir matahari tak boleh. Tinggal sembahyang Jumaat sekali atau 2 kali. Sekali 2 kali termasuk dalam dosa kecil ini kita dah baca. Melakukan urus niaga ataupun akad nikah pada waktu sembahyang Jumaat tak boleh jual beli tuan-tuan. Tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumin jumu'ah fas'au ila dzikri wa zarul bai'. Tinggalkan jual beli. Tak boleh jual beli. Walaki ni tinggalkan jual beli. Ketika mana? Ketika imam dan naik khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh jual beli. Dilarang oleh Nabi SAW. Ini berlaku zaman Nabi. Kisah sebab nuzul ayat wazarul bai', tinggalkan jual beli dan surah Al-Jumu'ah tu. Ketika mana Nabi tengah khutbah. Nabi tengah khutbah, Nabi berkhutbah Jumaat tengah sedap khutbah. Ada sahabat baru balik berdagang dengan muatan unta dia penuh barang dagangan balik. Sampai kaki kat luar masjid. Sahabat Nabi ni tengah-tengah khutbah Nabi bangun pergi beli. Macam kita lah pasar ada orang lori ikan sampai. Tengah-tengah khutbah lori ikan sampai. Tengah khutbah keluar pergi beli barang dagangan tadi. Tu
wazarul bai tadi ayat kan. Nah, dia tinggalkan jual beli tak boleh. Ya, jual beli tak boleh. Hukum haram dosa dia. Dosa termasuk dalam kecil dan kita tidak. Bercakap-cakap ketika khatib sedang berkhutbah, tak boleh berkata-kata ketika khatib baca khutbah dosa kecil. Dan dalam masa khutbah ni tuan-tuan, bila yang boleh cakap? Tak boleh nak cakap. Walaupun diam kan? Walaupun sepatah kata diam kata bila kita kan. Jangan kamu berkata-kata khatib. Ya, ketika khatib sedang khutbah, ya, walaupun dengan sepatah kata diam, apa larau kita. Dah sebenarnya larau, tak ada pahala. Dia kata ni dosa kecil bercakap di mana orang tengah khutbah. Bila kita apa yang boleh kita cakap? Satu ni. Kalau khatib tengah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah, walaupun kita tengah dengar khutbah, kita boleh sebut sallallahu alaihi wasallam, tulis selawat kata Nabi. Sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi, sebahagian umat orang ya, bila mana nama aku disebut dia tak selawat kata. Nabi kata orang paling berikut orang yang dengar nama Nabi dia tak selawat ke atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan terbatas ayat fakak lama, maka lama dia kalau cakap ketika kata dengan khutbah tadi. Maknanya maksud apa? Boleh kita selawat kepada Nabi kalau kita dengar khutbah ya, khatib kita kata sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama sallallahu alaihi. Ya, maknanya orang yang paling terdekat, orang fakir, orang yang dengar nama Nabi dia tak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bercakap ketika khatib tengah khutbah tak boleh. Tak boleh berkata-kata. Tiba-tiba ada orang bercakap, dan Sayyidina Umar, dan satu kisah Sayyidina Umar tengah-tengah dia khutbah, ya, tiba-tiba sahabat bangun angkat tangan. Sahabat ni baru masuk Islam, angkat tangan. Ya Umar, aku tak faham kau cakap apa. Dia tak faham, dia cakap. Lalu Umar pun turun terang kat dia. Terang, faham, naik. Baru Umar sambung khutbah. Pernah satu masa Umar tengah khutbah, datang seorang pemuda masuk masjid, terus duduk. Umar kata, dah bangun saya ke masjid. Belum, bangun. Umar ni gagal. Ya, Umar ni dia tunjuk bangun turunnya dia, bangun main. Aku tak bangun. Ya. Berada dalam masjid dewan solat ketika sedang berhadas besar. Masuk masjid tak boleh berdosa. Ya, menyentuh Quran tanpa wudu. Ya, pegang Quran. Tuan-tuan mata Allah, bagaimana kaedah fiqh kata kalau kita pergi bahar kita nak beli Quran. Adakah 24 jam kena wudu? Ya, kalau kita pegang Quran kita kena wudu. Tetapi kalau kita bawa benda, kita bawa beg plastik ke, kita bawa apa, letak barang lain. Letak barang lain dalam plastik tersebut, kita niat bawa barang, letak Quran, maka kita boleh bawa tanpa ada wudu. Itu kaedah kalau kita nak pergi jalan, nak pergi jarah, nak balik kampung, kalau ada Quran, letak sekali dengan barang tersebut. Allah muliakan Al-Quran. Ya, tapi kita tak boleh main-main gam dan tulis. Yang Quran nama kalau kecemasan jatuh, kita tak ada wudu, Quran jatuh, paksa ambil. Tidak menunaikan nazar yang berupa ibadah seperti sedekah atau berpuasa pun dikira satu dosa dan termasuk dalam dosa kecil. Ya, dosa kecil. Ya, menggunakan barang lain tanpa izin, menggunakan barang orang lain tanpa izin dikira dosa. Ya, yang ke-16, bertengkar kerana menegakkan sesuatu pendapat. Bertengkar sampai merah-merah muka bertengkar, nak juga menang. Bertengkar juga, nak juga menang. Tak boleh. Tinggalkan bertengkar. Ya, walaupun kita berada di pihak yang benar, kerana orang yang bertengkar tu kadang-kadang bukan dia nak cari jawapan, dia nak tunjuk bahawa dia menang. Dia nak tunjuk dia benar. Membazir makanan dan sebagainya. Sembahyang fardu di akhir-akhir waktu sehingga masuk waktu lain. Sengaja lewat-lewat semayang. Nak semayang zuhur, baru beri salam zuhur, dah masuk asar, senang.
ambil sembahyang banyak kali sekali. Dikir dosa tuan-tuan. Tak boleh memperlewat-lewatkan sembahyang, main-main. Tapi kecemasan tak apa. Kecemasan masuk macam mana? Bila waktu dibenarkan. Kalau kita dah selangkah masuk waktu, dalam waktu tersebut, kesah. Kita tengah sembahyang dulu, baru masuk rakaat 2. Orang dah azan asar. Masih lagi sah sembahyang dulu kita. Ya, disebut selangkah dah masuk waktu. Kita disah. Ya, walaupun tak habis lagi zuhur, kita tak dimpak rakaat tadi kan, baru buat 2 dikira sah tu kita bangun. Tapi sengaja bagaimana sengaja saja, malah dulu kat rumah balik ke pun lama dah. Siap mandi, siap makan nasi, pukul 2:30 tidur sekejap, tidur dulu, lepas tu bangun. Bila asap pukul 4 ni dia lagi lah. Bila 3:30 dia lagi dia duduk di dapur, di mana keluar rumah, buang sampah, lapor sampah, mana-mana. 3:45 lagi 5 minit. Habis sembahyang tu dosa. Bukan sembahyang dosa sebab sembahyang. Dosa sebab memperlewat, sengaja lewat-lewat, tangguh-tangguh. Dia ada dosa. Ya, jangan amal. Yang ke-19, mendengar muzik yang melalaikan. Muzik yang melalai pun dikira dosa, tuan-tuan. Boleh tak muzik? Boleh. Muzik sebagai hiburan dibolehkan. Tetapi 24 jam dengan muzik tak boleh. 24 jam. Bangun tidur radio dah bunyi. Nak tidur radio tak tutup. Mongeng. 24 jam radio muzik, 24 jam. Tak pergi Noreh duduk lagi lepas tengok di Noreh. Balik Noreh atas motor lagi. Ulama sebut antara benda yang boleh keraskan hati, muzik. Sentiasa mendengar muzik Quran, tak dengar pun sahabat tidak pun dikira dosa. Islam ni mudah, tuan-tuan. Prinsip Islam ni cukup mudah. Selalu saya cakap pada Islam ni sportif. Apa dia prinsip? Yang wajib jangan tinggal. Yang wajib jangan tinggal. Buat yang wajib. Pastikan buat terbaik. Yang kita mampu usaha untuk jadi baik. Apa dia solat? Solat yang terbaik. Solat terbaik apa dia? Adakah sembahyang seorang dan sembahyang berjemaah? Kena sembahyang berjemaah untuk solat terbaik. Antara rumah dengan masjid, solat terbaik di masjid. Kalau nak kira sah, duduk rumah seorang sah. Tak pakai baju sembahyang sah. Panas, pakai tualai, tak ada bau. Bulan puasa tu. Saya panas. Sah. Adakah terbaik tak? Ya, maknanya macam tu. Yang fardu, yang wajib buat, jangan tinggal yang wajib. Prinsip yang kedua, jangan buat benda haram. Yang haram ni semua orang tahu. Ahallallahu baik wa innal halal baik wa innal haram baik. Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang halal, yang wajib buat, jangan tinggal. Yang haram, jangan sesekali terlibat. Semua orang tahu haram apa dia. Curi, orang tahu haram. Ambil hak orang, orang tahu haram. Makan benda haram, orang tahu haram. Semua tahu. Perbanyakkan perkara-perkara sunnah. Kerana perkara sunnah itu dekatkan kita kepada perkara wajib. Kurangkan, tinggalkan perkara-perkara makruh. Kerana perkara makruh itu hampir kepada benda haram. Ulama sebut lagi apa dia? Prinsipnya, kurangkan mendengar muzik. Kerana mendengar muzik akan keraskan hati. Bukan tak boleh. Muzik ni seni dah. Ulama ada yang buat muzik. Tapi bagaimana muzik yang melalaikan? Tak boleh. Benar? Muzik lebih kuat pada suara penyanyi. Anda kurang punya. Tak tahu apa-apa. Tanya dia pun dia tak tahu apa perkataan yang itu. Dan janji muzik. Kalau jenis rambut panjang, jenis pressure sama dulu kan. Api pergi ngawal kepala. Zaman dulu kita tahu dah budak sekarang dia tak tahu benda tu. Yang ke-20, menyentuh anjing dengan sengaja tanpa keperluan. Sentuh anjing dengan sengaja saja ya. Dia cantik pula anjing di situ. Dosa. Termasuk dalam dosa. Ya, menyentuh anjing dengan sengaja. Benda anjing tak macam mana?
belanja boleh, untuk kawal kebun tak ada masalah, untuk memburu boleh, yang untuk jaga kebun kita, jaga keperluan kita boleh. Yang tak boleh belanja dalam rumah. Nabi SAW sebut apa dia? Malaikat tak masuk, malaikat rahmat tak masuk. Ada dua orang, orang yang ada patung dalam rumah dan orang ada anjing dalam rumah. Malaikat rahmat tak masuk, malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, saya pun nak belum tak mati ya. Nah, malaikat rahmat tak masuk. Orang yang ada patung ukiran, diukir patung yang dia buat hiasan, bukan nak patung yang anak kita main tu, bear tu bukan. Yang tu tak apa, tak apa, walaupun orang tak apa, sebab apa? Anak kita buat main, sekejap duduk kat kaki dia, sekejap dia sepak, sekejap di sana, cucu kita buat main, tak ada masalah. Ya, itu adalah satu hiburan bagi dia. Nah, hiburan bagi dia. Tapi tak bolehnya, walaupun bear tak ada mainan, tak ada beli cantik-cantik, mahal-mahal, letak dalam almari. Biji macam orang buat. Asal usul sejarah penyembahan patung, bukan disembah patung tu, tuan-tuan. Asalnya, kerana ada seorang baik. Orang-orang alim, orang yang dihormati, orang baik, mati dia. Lalu untuk mengenang dia, ukir sikit gambar dia, lukis-lukis. Mati orang yang lukis-lukis pula. Letak kat sini, letak sana, belas sekali, turun kepada cicit dan sebagainya. Yang sembah dia. Jarang dia jadi sembahan. Sampai sekarang dia sembah patung. Jarang. Sebablah mengukir yang ada bentuk dilarang oleh Nabi SAW. Tak kira seni macam mana pun tak boleh. Ya, seni dalam Islam ada bentuk binatang-binatang yang bernyawa. Ukiran-ukiran yang bernyawa tidak dibenarkan. Kalau minat sangat, cacatkan dia supaya tidak sempurna. Nah, tapi tak boleh masuk rumah. Sebab biasa dalam rumah tak boleh.